Carol excited gila tau nak ceritakan pasal kisah Latoya Amon sebelum ni. Tapi cerita kali ni pun Carol agak excited juga sebab setiap kali benda-benda pelik yang berlaku kepada mereka iaitu mangsa, mereka akan rakam, mereka akan tangkap gambar guys. So tak nak cakap banyak, kalau korang baru sampai dekat channel Carol Series adalah sebuah channel YouTube berkonsepkan storytelling berkenaan dengan kisah-kisah misteri, true crime and sometimes tu ada juga pasal sejarah and benda-benda pelik pun ada juga guys. Jadi kalau korang minat dengan cara penyampaian Carol Series, korang boleh subscribe supaya tidak terlepas dengan video-video yang akan diupload pada masa akan datang guys. And jangan lupa juga untuk tekan butang like sebagai tanda sedekah kepada channel Carol Series. And without wasting any time, let's go. Okey, cerita ni bermula apabila seorang wanita yang bernama Susan bersama-sama dengan anak perempuan dia yang bernama Jamie, mereka berdua berpindah ke sebuah rumah di bandar Moreno Valley, California, yang di mana Susan memang dah lama teringin nak duduk dekat rumah tu guys. So tak lama selepas mereka berpindah masuk ke rumah tu, cerita dia Susan ni adalah seorang ibu tunggal, and dia seorang ibu tunggal yang berjaya untuk move on. And bila mana kita cakap dia berjaya untuk move on, maksudnya dia boleh buka pintu hati dia untuk menerima orang baru dalam hidup dia lah. Dan nama orang baru tu adalah Matt, yang di mana Matt merupakan boyfriend kepada Susan, and mereka dah menjalinkan hubungan cinta lebih kurang dalam setahun lebih macam gitu. So cerita dia tak lama selepas Susan dan Jamie berpindah masuk ke rumah mereka tu, Matt pun berpindah juga ke dalam rumah tu, yang di mana Susan dengan Matt dah bersetuju untuk bayar loan rumah tu, untuk bayar segala billing apa semua dekat dalam rumah tu secara bersama-sama guys. Jadi Susan pun just okay je lah yang Matt nak duduk dekat rumah tu sebab diorang boleh bayar sama-sama kan. And dalam pada masa yang sama, Matt pun bawa anak perempuan dia yang bernama Mary untuk tinggal sekali dekat dalam rumah tu. And kebetulan si Jamie anak si Susan tu dengan si Mary anak si Matt tu, dorang sebaya guys, sama umur. Jadi memang senang nak masuk lah cerita dia kan, senang nak ngam gitu. Jamie dengan Matt pula memang tak ada masalah, Jamie okey je. Jamie terima je pilihan mak dia dengan hati yang terbuka, dan sama juga dengan Mary. Mary pun okey je dengan Susan, no problem. Kiranya dorang semua ni senang nak ngam lah, and mereka pun hidup dengan sangat bahagia. Keluarga baru duduk dekat dalam rumah yang baru, di persekitaran yang baru, boleh dikatakan semuanya baru. Tapi kebahagiaan yang dikecapi tu tidak bertahan lama selepas mereka mengalami satu kejadian yang pelik gila, and kejadian tu melibatkan peanut butter guys. Peanut butter yang untuk disapukan dekat atas roti tu. Benda tu guys, dengar peanut butter je pun macam dah pelik kan. Apa kena-mengena siap dengan peanut butter? Beberapa hari selepas mereka pindah ke rumah tersebut, pada satu hari tu Susan, Matt, Jamie dan Mary, dorang anak beranak semua pergi lepak dekat kolam renang yang ada dekat bahagian luar rumah mereka. And tak lama lepas dah mandi-mandi dekat dalam kolam renang tu, Susan pun buat keputusan untuk masakkan makanan tengah hari untuk diorang semua. Jadi Susan pun keluarlah daripada kolam renang, and dia pun terus masuk ke dalam rumah and terus menuju ke dapur guys. Setibanya Susan dekat dapur, apabila dia melihat ke arah bahagian atas permukaan tabletop yang ada dekat dapur tu, something yang pelik gila berlaku dekat situ, yang di mana dekat atas tabletop tu ada satu bekas peanut butter, and bekas peanut butter tu berada di dalam position yang terbalik ke tepi dalam keadaan yang tidak bertutup, ataupun dalam erti kata lain, penutup bekas peanut butter tu telah terbuka. Dan yang lagi membuatkan perkara tu bertambah pelik adalah peanut butter yang ada dekat dalam bekas tu kan, peanut butter tu semua cair guys, dan peanut butter yang cair tu semua terkeluar daripada bekas dia yang dah terbalik ke tepi tu guys. Kalau dah namanya peanut butter, confirm benda tu keras. Maksudnya even bekas peanut butter tu dah terbalik sekalipun, confirm peanut butter yang ada dekat dalam bekas tu tak keluar daripada dalam, lambat gila nak keluar daripada dalam tu guys. Jadi disebabkan rasa muskil dengan keadaan yang dihadapi tu, Susan pun cuba rasa temperature dekat sekeliling area dapur tu, and dia mendapati temperature dekat situ just macam biasa je, tak panas pun. So bila mana tak panas, maksudnya satu benda je yang boleh membuatkan peanut butter tu cair. Benda tu adalah microwave guys. Maksudnya dekat sini ada someone yang pergi buka penutup bekas peanut butter tu, and bila penutup bekas
bekas dah dibuka, someone tu pergi masukkan peanut butter tersebut ke dalam microwave, dan bila dah panas, dia pergi letakkan bekas peanut butter tu ke atas tabletop dalam keadaan yang terbalik ke tepi sampai semua peanut butter yang ada dekat dalam bekas tu mengalir ke bawah dalam keadaan yang cair lah. Sebab dah dipanaskan. Jadi Susan memang dah tahu dah. Dia terus panggil anak dia, Jamie yang tengah sedap mandi dekat dalam kolam renang bersama-sama dengan Mary tu. Bila dia dengar je suara mak dia panggil nama dia, dia terus pergi ke dapur and terus tanya dekat mak dia, kenapa panggil mak? Lebih kurang macam itulah kan. Lepas tu si Susan terus cakap dekat Jamie, kau sini jam, kau tengok ni, kau yang buat Si Jamie terus tergelak, asal pula Jamie nak buat benda ni, semua tak ada masa lah mak nak buat semua benda ni. Habis kalau bukan kau yang buat, Mary yang buat ke? Jamie dengan Mary dari tadi main dekat luar mak, mandi dalam kolam tu. Dalam kau pergilah sana. Si Susan pergi panggil si Mary pula, Mary. Lebih kurang tapi dia punya conversation maksud dia sama guys. So Mary yang tengah mandi dekat dalam kolam terus datang ke dapur, and Susan pun terus cakap dekat dia, Mary dia buat benda ni ke? Tak ada mak, saya tak sentuh langsung peanut butter tu. So guys, dekat sini Susan macam dah blank kejap tau. Kalau bukan Jamie yang buat, kalau bukan Mary yang buat, habis siapa yang buat? Dah lah, aku malas lah nak fikir. Susan macam malas nak rosakkan mood semua orang. Yelah, kalau Kang dia panjangkan lagi benda ni sampai bila-bila tak settle kan. Tapi dia anggap mesti salah seorang budak tu yang buat, sama ada Jamie or Mary yang buat. Cuma diorang tak nak mengaku je. Lantaklah situ kan. So Susan pun terus bersihkan peanut butter yang melimpah jatuh ke lantai tu, and then bila dah siap bersihkan apa semua, Susan pun terus lepak dekat luar rumah join dengan Matt, Jamie and Mary, and seharian tu diorang semua lepak dekat luar and berseronok and enjoy. Jadi bila dah enjoy, bila dah puas seharian main dekat luar, diorang semua pun masuklah ke dalam rumah guys. So ketika diorang semua masuk ke dalam rumah tu guys, apa yang diorang nampak memang sangat-sangat mengejutkan, yang di mana diorang nampak semua jenis tin yang ada dekat dalam rumah mereka, tak kisahlah tin makanan ke, tin minuman ke, tin susu ke, semua jenis tin disusun di setiap satu anak tangga, bermula daripada anak tangga yang di bawah sekali dan berakhir di anak tangga yang paling atas. And seperti yang korang dapat lihat, tin-tin tu semua disusun dengan sangat-sangat kemas, disusun dengan sangat-sangat teliti, memang berada di tengah-tengah tangga daripada bawah sampai ke atas. Bukan setakat tin je yang disusun secara menegak, barang-barang lain juga ditemui ataupun dijumpai dekat merata-rata tempat dekat dalam rumah. And pattern setiap barang-barang tu semua berada di dalam keadaan yang sangat pelik. Salah satunya adalah dekat dalam bilik air. Diorang jumpa botol-botol shampoo diletakkan di atas satu sama lain dalam keadaan botol yang di bawah tu diterbalikkan. Maksudnya kepala botol yang dekat bawah tu, kepala dia ke bawah, dan botol yang ada dekat atas tu, bahagian bawah botol yang dekat atas berjumpa dengan bahagian bawah botol yang dekat bawah guys. And then bila diorang pergi dekat bahagian dapur pula, diorang jumpa 7 batang pen yang disusun secara berbulat, dan setiap mata pen tu ditujukan ke arah kertas berbentuk heart yang bertulis Topaz A. And then dekat bahagian lantai dapur terdapat botol baby oil, botol glass cleaner, botol minyak masak, botol sabun, semuanya disusun secara bersebelahan dan sangat kemas susunannya tu. And boleh dikatakan susunan tu semua adalah daripada botol yang pendek sampailah ke botol yang panjang. Dia punya susunan tu macam mengikut ketinggian botol guys. And then bila diorang buka microwave, ada banyak gila tin-tin makanan yang disusun dekat dalam microwave tu. And dekat depan sekali tu kita boleh nampak ada barang perhiasan yang berbentuk kucing, yang di mana benda perhiasan kucing tu adalah daripada dalam bilik Susan. Dan sekarang ni benda tu ada dekat dalam microwave. And kalau korang nak tahu, dekat bahagian dinding-dinding juga, dekat bahagian cermin rumah tu, ada banyak gila contengan-contengan yang tak pasti contengan apa, tak tahu apa benda yang dicontengnya. And apa yang pasti adalah contengan-contengan tu semua adalah hasil daripada sos, kicap, sabun mandi, shampoo and peanut butter daripada dapur rumah tu guys. Kira segala yang mess, segala chaos yang berlaku dekat dalam rumah tu adalah barang-barang daripada dalam rumah tu. So bila diorang masuk ke dalam rumah, diorang tengok keadaan rumah diorang yang macam gitu, keadaan rumah yang macam kena rompak tu. So diorang ingatkan rumah diorang ni dimasuki oleh seseorang, maybe pencuri ke, perompak ke, perogol ke, or siapa-siapa je lah yang boleh mendatangkan bahaya kepada mereka semua. Jadi pada masa tu, Susan, Jamie, Mary, diorang bertiga ni stay dekat luar rumah sebab Matt sebagai seorang lelaki, Matt nak check dulu dekat semua sudut di dalam rumah mereka. Takut-takut ada someone yang masih lagi berada di dalam rumah mereka selepas membuat kekacauan yang bersepah-sepah tu semua kan. And bila Matt dah check semua tempat di dalam rumah, apa yang Matt dapati, memang tak ada orang dekat dalam rumah mereka. No one else guys, tak ada orang. So disebabkan perkara tu, start from now on, mereka mula mengambil gambar, mereka mula merekod video, mereka mula merakam video untuk dijadikan bahan bukti yang mungkin boleh membantu mereka pada satu hari nanti guys. And start from now on juga, benda
benda ni actually dah jadi satu masalah kepada keluarga mereka, yang di mana kebahagiaan yang baru dikecapi oleh mereka sekeluarga terus bertukar menjadi tegang hanya dalam beberapa hari sahaja mereka duduk dekat dalam rumah tu. Sebab sekarang ni Matt percaya yang buat semua benda ni adalah Jamie, sebab Jamie bukanlah anak kandung dia, manakala Susan pula percaya yang si Mary yang buat semua benda ni. So dekat sini berlakulah satu keadaan yang kurang menyenangkan di antara Matt dan juga Susan. Macam ada benda yang tak sedap lah di antara mereka berdua disebabkan oleh prasangka terhadap anak masing-masing tau. And Carol rasa korang pun fikir benda yang sama macam apa yang Carol fikir, yang di mana mereka sepatutnya membuat laporan polis berkenaan dengan kejadian tersebut, tapi diorang tak report polis sebab diorang percaya yang buat semua benda ni tak lain dan tak bukan adalah anak-anak mereka sendiri. Yang si Matt percaya Jamie yang buat, yang si Susan percaya Mary yang buat. Kan kalau pergi buat report polis, lepas tu polis dah siasat apa semua, kantoi anak-anak diorang yang buat semua benda tu, lagi susah nanti. Itu apa yang mereka fikir. Jadi diorang pun just biarkan je, just let it go. Walaupun agak pedih untuk dibiarkan, agak pedih untuk di let it go, diorang just move on je and cuba untuk melupakan apa yang berlaku pada hari tersebut dan cuba untuk menjalani kehidupan seperti biasa. Sampailah beberapa hari kemudiannya, pada hari tersebut Mary pergi lepak dekat dalam bilik Jamie untuk buat dia punya kerja sekolah. And Jamie at that time, Jamie pada masa tu, dia pergi letakkan sebuah cawan yang ada air kopi dekat dalam cawan tu. Dia pergi letakkan cawan tu dekat atas meja yang berada di sebelah katil dia. And then bila dah letakkan cawan tu di atas meja, si Jamie pun terus keluar daripada bilik untuk mendapatkan biskut or anything else lah untuk kudap-kudapan sambil tengah study kan. Boleh makan-makan sikit sambil tengah study, biskut ke coklat ke apa benda lah. So bila si Jamie masuk balik ke dalam bilik dia, dia mendapati cawan yang diletakkan dekat atas meja tu telah tercampak ke atas dia punya katil guys. Habis tumpah air kopi tu semua dekat atas Jamie punya cadar and selimut. And bila Jamie nampak macam itu, dia terus cakap dekat Mary, Mary, apa masalah kau ni? Dia macam marah lah dekat Mary kan, sebab pergi tumpahkan air kopi dekat atas katil dia. Pada masa tu guys, actually si Mary tu tengah buat kerja sekolah dia dalam keadaan kepala dia tengah tunduk ke arah kerja sekolah yang dia tengah buat dekat atas meja. And si Mary time tu dia terus angkatkan kepala dia terus cakap dekat Jamie, apa yang kau cakap ni? Aku tak faham lah. Kau tengok tu apa yang kau buat. Jadi guys, bila Mary tengok dekat katilnya Jamie, dia terus cakap dekat Jamie, weh, aku tak buat gila. Dia pun macam terkejut tau. Tapi kalau macam mana sekalipun, si Jamie tetap percaya yang si Mary tu yang buat. And segala prasangka buruk terhadap Mary dah keluar balik. Si Jamie tu dia memang agak dah kan, yang sebelum ni semua benda tu semua kerja Mary. Jadi si Jamie tu dia macam marah gila lah dekat Mary kan. And dia tak cakap banyak. Dia terus keluar daripada dalam bilik dia. Dia pergi ambil sabun and then dia masuk balik ke dalam bilik dengan membawa satu botol sabun. Dan botol sabun tu diletakkan dekat atas almari baju dia, almari baju Jamie. And bila dia dah letakkan botol sabun tu dekat atas tu, dia pun terus pergi dekat sebelah katil dia untuk angkat cawan yang dah terjatuh tu. And cawan tu diletakkan di atas meja. And at that time Mary still lagi masih duduk dekat meja belajar and dia memang tak bergerak langsung dari tadi guys. So lepas je Jamie dah angkat cawan tu and letakkan cawan tu dekat atas meja, Jamie pun terus pusingkan badan dia ke arah botol sabun tu sebab dia nak ambil botol sabun tu lah untuk cuci kotoran dekat air situ kan. And bila dia pusingkan badan dia, bila dia tengok je dekat botol sabun tu, apa yang dia dapati, keadaan botol sabun tu dah berubah guys. Yang di mana penutup botolnya telah terbuka and botol tu berada di dalam keadaan yang terbalik ke tepi tau. And liquid sabun yang ada dekat dalam botol tu semuanya mengalir keluar daripada dalam botol, jatuh ke atas lantai. At this time, pada masa tersebut, barulah si Jamie percaya bukan Mary yang buat semua benda tu, sebab Mary dari tadi tengah duduk dekat meja belajar sambil buat kerja rumah dia. And Jamie sendiri nampak yang di mana Mary tak berganjak langsung daripada meja belajar tu guys. Tak cakap banyak, memang terus menjerit lah si Jamie tu. And bila si Mary tengok si Jamie menjerit, dia pun menjerit sekali lah. And bila Susan dengar budak-budak tu menjerit, Susan pun terus berlari ke bilik Jamie and terus jerit, oi, apa yang jadi ni? Tak sempat budak-budak tu nak explain dekat si Susan, tiba-tiba frame-frame gambar yang tergantung dekat dinding di bilik Jamie tu terus terjatuh satu persatu dengan sendirinya tau. And diorang pun apa lagi guys, terus lagi keluar daripada rumah tu and diorang terus masuk ke dalam kereta and terus belah daripada rumah tu guys. So dekat sinilah terselahnya kebenaran ke atas apa yang berlaku dekat rumah mereka. Dari sinilah baru mereka tahu apa yang berlaku selama ni bukan manusia yang buat semua benda tu. Ada something else yang buat semua benda tu yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar guys. So tadi kan diorang keluar rumah selepas diorang kena kacau dekat bilik Jamie tu kan. And then selepas dah jalan agak lama di luar sambil memikirkan apa yang berlaku dekat rumah mereka, benda apa yang buat semua tu, apa benda nak cakap dekat Matt nanti bila Matt balik kerja. So sambil orang berjalan menaiki kereta tu, mereka pusing-pusing ada taman perumahan diorang, sambil tu juga diorang fikir semua benda tu, cara untuk menghadapi perkara ni and so on lah. And jadi Susan pun buat keputusan diorang kena face benda ni. Diorang kena hadap benda ni bersama-sama. And based on that decision, Susan pun buat keputusan untuk balik semula ke rumah tersebut. Dan bila mereka sampai je dekat rumah, mereka sangat terkejut melihat keadaan rumah mereka seperti kejadian sebelum ni. Semua makanan dan minuman yang berada dekat dalam peti sejuk dikeluarkan and berselerak dekat atas lantai. Bekas-bekas makanan dimasukkan ke dalam microwave, tin-tin makanan and minuman
and disusun dengan secara sangat kemas dekat bahagian tangga, daripada bawah naik ke atas. Barang-barang disusun dengan susunan yang pelik dan terbalik. Biskut-biskut yang ada inti dekat tengah-tengah dia tu dilekatkan dekat dinding, and cecair sabun, air kopi, semuanya diconteng ke dinding guys. Memang chaos gila dekat dalam rumah diorang tu. And diorang tak ada dekat dalam rumah, Matt pun tak ada dekat dalam rumah sebab pergi kerja. Yes, this is the real problem they have to face guys. And bila Matt balik ke rumah daripada tempat kerja, and bila Matt tengok keadaan rumah yang macam gitu, dia jadi marah sebab dia masih lagi beranggapan yang benda ni semua tak Mary yang buat, mesti Jamie yang buat. Oh, entah si Susan yang buat semua benda tu. Sebab bila si Matt tu balik, Susan terus slow talk dengan Matt. Sayang, I rasa rumah kita ni ada paranormal activity lah. Bila Susan cakap pasal paranormal apa semua tu, Matt anggap yang Susan ni macam nak kenakan dia lah, nak prank dia ke apa ke kan. Matt anggap yang si Susan ni berpakat dengan budak-budak ni semua untuk kenakan dia. And pada malam tu, Susan dengan Matt gaduh besar. Diorang tak bercakap antara satu sama lain guys, silent. And pada malam tu jugalah, dengan secara tiba-tiba, seluruh lampu yang ada dekat dalam rumah tu terpadam dengan sendirinya. Api dapur menyala dengan sendirinya, yang jenis klik tu kan. Kejap dia hidup, kejap dimatikan, and bunyi pintu-pintu di dalam rumah tu dihempas dengan sekuat hati, and macam-macam lagi guys yang diorang kena kacau. So sekarang ni Susan macam dah tak tahu tau nak cerita benda ni dekat siapa, sebab sampai sekarang ni dia masih lagi tidak memberitahu kepada sesiapa pun, termasuklah family dia sendiri. Semua family dia tak tahu apa yang Susan sedang hadapi dekat rumah diorang sekarang ni. Susan just remain silent, dia just berdiam diri, and dia dapat rasakan kalau dia report polis pun, polis boleh buat apa siap. Macam mana polis nak tangkap benda yang tak nampak. Jadi Susan pun buat keputusan untuk share benda ni dekat salah seorang kawan baik dia, and kawan dia cakap, aku rasa kan benda yang duduk dekat rumah kau tu dah duduk dulu dekat rumah tu sebelum kau duduk dekat situ. Jadi maksudnya dekat sini kau dah pecah masuk dekat rumah dia, kau dah kacau tempat tinggal dia, and solution dia, kau kena buat sesuatu yang menunjukkan engkau ni tidak mendatangkan bahaya kepada benda tu. Kau kena berdamai dengan benda tu, sebab benda tu ingat engkau ni kacau dekat tempat tinggal dia. Itu yang dia mengamuk. So bila Susan fikir, mungkin ada betulnya apa yang kawan baik dia tu cakap, and dia pun tak cakap banyak. Dia terus set satu hari tu, yang di mana pada hari tersebut Matt tak ada dekat rumah. Matt keluar pergi kerja, sebab Susan tahu kan kalau Susan buat semua benda tu dekat depan Matt, memang marahlah orang tua tu nanti kan. Sebab Matt macam tak percaya dengan benda-benda ni semua, and dia beranggapan Susan dah bersekongkol dengan Jamie and Mary untuk memperbodohkan dia. Jadi Susan bersama-sama dengan Jamie and Mary, diorang bertiga pergi set up satu meja dekat ruang tamu. Diorang pacakkan beberapa lilin, and Susan pergi letakkan satu patung yang berbentuk kucing di tengah-tengah lilin tu semua. Susan dia buat macam gitu sebab dia nak berdamai lah dengan benda tu. Orang ni macam tengah buat upacara berdamai lah. Tapi Susan seriously dia tak tahu nak cakap apa. Dia just macam, terimalah pemberian kami hanya nak berdamai dengan kamu, kami hanya nak tinggal dekat sini tanpa mengganggu anda. And time tengah cakap macam gitu, dengan secara tiba-tiba Matt balik ke rumah guys. Bila Matt nampak semua benda tu, what are you doing Susan? I told you I don't trust all of this shit. Dalam keadaan yang marah tu, si Matt terus pergi ambil patung kucing yang diletakkan dekat tengah-tengah lilin tu, dekat atas meja tu. Dia terus ambil patung kucing tu, dia terus pergi campak patung kucing tu dekat belakang rumah dorang guys. Keadaan jadi haru biru dekat sini sebab si Jamie dengan Mary bila nampak je Matt dah mengamuk macam itu, dorang berdua terus menangis. Yang si Susan pula cuba untuk stopkan gerak-geri Matt sebelum dia campak patung tu kan. Tapi apakan daya, Susan tidak cukup kuat untuk menghalang pergerakan Matt. And ketika Matt membaling patung kucing tu ke belakang rumah dorang semua nampak yang patung kucing tu memang dah jatuh dekat belakang rumah dorang. And bila dorang tengok balik dekat atas meja yang dorang tengah buat ritual tu, patung kucing tu ada lagi dekat tengah-tengah lilin tu semua guys. Bila Susan nampak benda tu, dia terus terkejut guys. What happened? Yang si Jamie dan Mary bila dengar yang mak dorang cakap what happened, dorang terus tengok keadaan dekat atas meja tu, and dorang pun terus tercengang bila nampak patung kucing tu ada dekat atas meja tu balik guys. Dorang memang sangat-sangat sure, dorang nampak dengan mata kepala dorang benda patung kucing tu telah dibaling oleh Matt ke belakang rumah. Dorang nampak patung kucing tu jatuh dekat belakang rumah selepas dicampak. And now what happened? Macam mana benda tu boleh berada dekat atas meja dengan sangat cepat? Dia seolah-olah dengan sekelip mata guys. Tapi berbeza dengan Matt, Matt tak terkejut langsung. Time tu bila dia nampak je macam itu, dia lagi mengamuk babe. Dia dah geram gila. Dia pergi ambil patung kucing yang dekat atas meja tu, dia pergi hempaskan patung kucing tu dekat atas lantai, and berkecai semuanya. Bila benda tu berkecai, Susan memang dah fikir dah, mampus macam ni, habislah kita. So bila malam menjelma, bila semua orang dah tidur, tiba-tiba Jamie terbangun daripada tidur, and dia pun terus bangun daripada katil and menuju ke dapur untuk minum air. Keadaan pada masa tu agak gelap tau guys. And bila Jamie buka je switch lampu dekat dapur, dia dapat lihat dengan sangat jelas seluruh permukaan dekat dapur tu dipenuhi dengan tulisan cat. Everywhere ada tulisan cat.
cat. And bila Jamie nampak je macam itu, dia terus panggil mak dia, and Susan dengan Matt pun terus datang ke dapur. And bila Matt nampak je tulisan cat tu berata tempat dekat dapur tu, dia terus cakap dekat Jamie, kenapa kau buat macam gini? Apa lagi yang kau cuba buat ni? Kau yang sampai dekat dapur ni dulu, maksudnya semua benda ni kau yang buat. Tiba-tiba kau nak jerit pula. And Susan terus cakap dekat Matt, ni semua salah kau, man. Kalau kau tak pecahkan kucing tu tadi, benda ni semua tak jadilah. And time diorang tengah gaduh tu, si Matt tu terus pergi ke ruang tamu, and dia pergi hidupkan suis lampu ruang tamu diorang tu, guys. Bila lampu terbuka, si Matt tu terus terdiam. What the hell is happening here? What are you doing, Jamie? Si Susan dengan Jamie and si Mary tu terus datang dekat ruang tamu, terus tengok. Habis bersepah ruang tamu diorang, memang chaos gila lah. Barang-barang dekat dapur dibawa ke ruang tamu, sos-sos, kicap-kicap, air dalam botol semua dikeluarkan, dituangkan dekat atas sofa, dekat atas lantai, everywhere in that house. Memang berkecah gila lah senang cerita dekat rumah diorang tu. And time diorang tengah tengok-tengok dekat kawasan ruang tamu tu, diorang ternampak satu bekas tapak kaki yang besar gila, lagi besar daripada tapak kakinya Jamie. Yalah, in case kalau si Matt tu nak tuduh si Jamie yang buat, bekas tapak kaki tu should be sama besar dengan kaki Jamie, tapi bekas tapak kaki tu lagi besar daripada kakinya Jamie masalahnya sekarang ni. And start from there, Matt dah mula sedar yang mereka memang betul-betul berada di dalam gangguan paranormal, guys. So Matt pun fikir tau, kalau report polis boleh buat apa Syah? And diorang terpaksa berdiam diri. Diorang nak pindah rumah tak boleh, diorang baru je masuk rumah tu, diorang tak mampu nak pindah ke rumah yang baru, jadi diorang terpaksa untuk duduk dekat rumah tu. And kehidupan diorang dah tak happy macam baru mula-mula masuk dulu. Bila diorang balik je ke rumah daripada tempat kerja atau daripada sekolah, diorang semua akan lepak dekat dalam bilik je. Diorang tak ada pun nak keluar dekat ruang tamu, nak lepak dekat kolam renang. Diorang just stay dekat dalam bilik masing-masing. Keadaan jadi agak tegang sikit lah sebab semua orang dah bawa diri masing-masing, kan. So benda ni berlarutan sampailah pada satu hari tu, Mary terpaksa untuk tinggal dekat rumah tu bersendirian disebabkan Matt dengan Susan ada kerja yang penting gila untuk mereka lakukan pada hari tersebut. Matt dengan Susan memang tak nak tinggalkan Mary seorang-seorang tau, tapi diorang tak ada pilihan, diorang terpaksa untuk tinggalkan. And lagipun diorang pun keluar kejap je. Time tu Jamie tak ada dekat rumah sebab dia pergi lepak dekat rumah kawan dia. So maksudnya dekat sini Mary tinggal dekat rumah tu sorang-sorang, guys. Nak dijadikan cerita, ketika waktu malam Mary bersendirian dekat rumah tu, and sementara tengah tunggu mak bapak dia balik ke rumah, Mary pun duduklah dekat sofa di ruang tamu, and dia capaikan remote TV and dia buka TV. Dia tengok TV kejap, and dalam pada dia tengah layan tu, dia punya TV tu, guys, dengan secara tiba-tiba macam kejap-kejap mati, kejap-kejap hidup, kejap-kejap mati, kejap-kejap hidup. And at that time Mary memang dapat rasakan dia bukan keseorangan pada masa tu, and dia memang dah tak sedar hati dah. So dia pun decide untuk pergi masuk ke dalam bilik dia untuk just stay dekat dalam bilik dia je lah. Tapi belum sempat dia nak bangun, time tu kan dia tengah tengok TV kan, and remote TV tu ada dekat sebelah dia, and dia macam tiba-tiba je remote TV tu terus tercampak ke atas lantai. Time dia baru nak bangun tu, and bila dah nampak macam gitu, dia macam terkaku lah, dia macam terdiam kan, tak tahu nak buat apa. Dia just macam, and dalam pada dia tengah terdiam tu, time tu dekat depan dia ada sebuah kerusi malas tau. And kerusi malas tu dengan secara tiba-tiba bergerak ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang dengan sendirinya tanpa ada orang dekat situ. Nothing in there. Dia umpama macam ada something yang pergi tolak remote TV tu jatuh ke atas lantai, and then benda tu pergi duduk dekat kerusi malas sambil memerhatikan dia tau. Masa Mary tengah tengok kerusi malas tu bergerak ke depan, ke belakang, time tu juga dia punya frame dekat dinding yang tergantung tu semuanya jatuh satu persatu, guys. Okay, disebabkan sebelum ni Mary dengan Jamie ni dah terbiasa dengan gangguan yang diterima, diorang ni memang akan standbykan digital camera dekat tangan diorang tau. Kemana je diorang pergi dekat dalam rumah tu, diorang akan bawa digital camera untuk ambil gambar or record video. That is why korang tengok sebelum ni kira ada letakkan gambar-gambar. Gambar-gambar tu semua ada real and ditangkap oleh mereka berdua. So sebelum Mary pergi larikan diri masuk ke dalam bilik dia, dia pergi ambil beberapa keping gambar dulu, and lepas dah ambil gambar tu, dia terus lari masuk ke dalam bilik dia, and dia terus call Matt and call Susan, dia terus call Jamie untuk suruh balik ke rumah dalam keadaan yang segera. And tak lama kemudian mereka semua pun sampai ke rumah, and diorang mendapati Mary tak ada cedera pun dekat badan dia. Cuma rumah mereka tu memang chaos gila lah, bersepah gila macam biasa. So this time kan Mary ada ambil gambar kan, jadi dia tunjukkan gambar-gambar tu semua kepada Matt, Susan and Jamie, and makin bertambah percayalah Matt bahawasanya rumah mereka tu memang ada something yang duduk dekat situ, guys. Jadi guys, Matt dengan Susan seperti yang Syarul ceritakan sebelum ni, diorang tahu kalau diorang report polis memang tak boleh nak buat apa. So mereka pun buat keputusan untuk minta tolong dengan padri gereja, mereka minta tolong dengan orang-orang gereja, priest and pastor. Tapi untuk pengetahuan korang, priest and pastor and orang-orang gereja semua mengatakan mereka memang tidak dapat untuk membantu diorang. So sekarang ni diorang dah tak tahu nak buat apa, and diorang memang dah tak ada duit nak pindah rumah, guys. So ini adalah part yang terakhir untuk cerita ni, yang di mana pada satu hari tu Jamie ditakdirkan untuk tinggal dekat rumah tu seorang-seorang, and dia tahu kalau duduk dekat rumah tu seorang-seorang dia memang takkan keluar pergi mana-mana. Dia just stay je dekat dalam bilik dia, sebab sebelum ni Mary pernah duduk seorang-seorang and Mary pernah kena kacau. Jadi disebabkan oleh Mary dah kena ganggu, Jamie buat keputusan untuk stay saja dekat dalam bilik dia. And masa dia tengah lepak-lepak dekat dalam bilik tu, suddenly pintu bilik dia diketuk berkali-kali tanpa henti, guys. Jamie tak cakap banyak, Jamie ambil kamera dia pergi record apa yang berlaku tu.
Dia ketakutan and dia rasa dia memang nak kena keluar daripada rumah tu, tapi dia takut. Tapi dia cuba juga untuk gagahkan diri pergi dekat pintu bilik dia. Dia pegang tombol pintu tu and baru je dia nak pulas tombol pintu tu, tiba-tiba ketukan dekat pintu bilik dia tu terhenti guys. Benda tu macam tahu yang si Jamie ni nak keluar daripada dalam bilik and dia stop ketuk pintu. So bila dah stop tu, Jamie rasa macam okey lah, benda ni pun dah berhenti, aku duduk je lah dekat dalam bilik kan. So Jamie pun patah balik pergi ke dia punya katil and dia just duduk dekat atas katil dia sambil melihat ke arah pintu. At that time, pintu dia diketuk lagi guys. Memang nampak apabila pintu dia diketuk, memang nampak pintu tu bergegar guys. Kalau korang nak tahu, Jamie duduk dekat atas katil selama 3 jam berturut-turut. Benda tu ketuk pintu bilik dia secara berterusan tanpa henti guys. Jadi guys, selepas 3 jam kemudian, dengan secara tiba-tiba pintu dia berhenti diketuk and dia rasa ini adalah peluang untuk dia keluar larikan diri daripada rumah puaka tu. Dia tak fikir panjang, dia terus pergi buka pintu dia and dia boleh nampak dekat engsel pintu dia tu dah terkopak disebabkan oleh ketukan yang dilakukan oleh benda tadi tu kan. And bila si Mary tu pandang ke lantai dekat depan pintu dia tu, ada periuk, ada frying pan, ada kuali. Dia seolah-olah benda tu gunakan periuk, frying pan and kuali tu untuk ketuk dekat pintu bilik Jamie tu guys. Pada masa tu dekat sebelah bilik Jamie ni ada bilik air tau, tapi bilik air dia tu tak ada tombol pintu sebab tak pasang lagi. Jadi kalau tombol pintu tak ada, maksudnya dekat bahagian tombol pintu tu berlubang lah kan. And bila Jamie tengok ke arah lubang tu, dia nampak lampu dekat dalam bilik tu macam kejap-kejap hidup, kejap-kejap mati tau. Kejap-kejap hidup, kejap-kejap mati tau. Macam macam gitu. And Jamie rasa benda tu ada dekat dalam tu guys. Jadi si Jamie rasa dia macam nak bagi benda tu terperangkap dekat dalam bilik air lah. Dia pergi ambil tali dekat atas meja bilik dia tu. Lepas tu dia pergi ikat tali tu dekat lubang pintu tu and dia terus tarik ke belakang supaya pintu tu kekal bertutup. And dalam pada dia tarik ke belakang tu, dalam pada tu jugalah seolah-olah macam ada benda yang tarik pintu tu juga daripada dalam bilik air. And beberapa saat kemudian tali yang ditarik oleh Jamie tu terputus seperti dipotong. And Jamie terus lari ke dalam bilik dia and dia terus tutup pintu bilik dia sebab dia takut benda yang dekat dalam bilik air tu keluar and pergi serang dia. Sementara dia dekat dalam bilik tu guys, dia memang dapat dengar dekat ruang tamu tu memang bising gila. Kelepak kelepuk, bunyi frying pan, bunyi periuk belanga, bunyi bising lah. And then tak lama lepas tu, Jamie pada masa tu tengah duduk dekat atas dia punya katil sambil melihat ke arah pintu bilik dia. Dia macam dah tak tahu nak buat apa. Dia just stay macam gitu je. And tiba-tiba masa dia tengah perhatikan pintu dia tu, kepulan asap memasuki di bawah pintu bilik dia and asap tu bau seperti asap terbakar guys. Si Jamie terus lari ke pintu, dia buka pintu and dia nampak ada frying pan and dekat dalam tu ada gerombolan tisu gulung and tisu gulung tu tengah terbakar guys. And dalam pada tu juga ada banyak gila longgokan tisu gulung yang lain yang telah dileraikan. Digantung dekat atas kipas. Memang banyak gila lah. Dia terlalu banyak nak mampus. Buku-buku semua berselerak ke atas lantai, kertas-kertas semua berselerak atas lantai and benda ni menampakkan yang benda tu seolah-olah macam nak bakar rumah tu sekali dengan Jamie dekat dalam guys. Jamie time ni dia memang dah tak fikir apa dah bila dia dapat baca yang benda tu macam nak bakar dia dekat dalam rumah. Dia terus lari di dalam keadaan yang terlalu banyak tisu dekat sekeliling dia. Dia selak-selak tisu tu semua and dia berjaya untuk jumpa pintu keluar. And sampai je dekat depan pintu, dia terus terduduk sambil menangis and dia terus call semua orang untuk minta tolong guys. So benda ni nampak ekstrim gila tau. Jadi memang no choice, Susan buat keputusan untuk keluar daripada rumah tu walaupun dia tak ada duit. And kalau dia keluar, dia memang akan bankrupt. Jadi dia fikir nyawa lagi penting daripada duit, maka dia pun keluar je lah daripada rumah tu. And selepas dia keluar, dia memang jadi bankrupt guys. Selepas dia orang pindah daripada rumah tu, jiran sebelah rumah dia pun pindah juga guys. And tak sampai beberapa bulan kemudian, 5 jiran berpindah daripada kawasan perumahan tu juga. Selepas Susan, Matt and Mary berpindah, diorang memang bankrupt tapi diorang happy sebab diorang dapat hidup dengan aman damai tanpa gangguan paranormal. Cerita ni nampak macam real, nampak macam hoax, tapi kalau hoax pun jalan cerita dia padu syak. Sekian from Carol Series. Macam biasa, conclusion dekat bawah guys. See you on next video. Assalamualaikum.